Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Terengganu menentang pasukan Penang. Apabila Terengganu akhirnya berjaya untuk memenangi perlawanan menentang pasukan Penang dengan kemenangan 3-0 selepas Badi beberapa tahun dah berjaya dimusnahkan. So, tahniah untuk TFC dengan kemenangan 3-0 ke atas pasukan Penang. Hasil jaringan 2 dari Cece Kipre dan 1 daripada Faisal Halim. Pada perlawanan ini boleh dikatakan corak permainan pasukan Terengganu tidaklah banyak berubah seperti mana mereka menang pada perlawanan menentang Melaka United 5-0 yang lepas. Cumanya ada beberapa perkara yang lebih efektif dan lebih efisien dalam perubahan dan juga corak permainan pasukan Terengganu, terutamanya daripada penglibatan Petrus Sitembi yang terlibat dalam 3 gerakan untuk menghasilkan 3 gol kepada pasukan TFC, yang mana beliau berjaya untuk assist sebanyak 3 assist pada perlawanan semalam. Jadi memang bagi saya Petrus Sitembi antara player yang layak diberi man of the match lah pada perlawanan semalam. Manakala untuk pasukan Penang pula pada perlawanan semalam, mereka bukan sedikit, memang banyak tenggelam dan mereka seakan-akan tak boleh nak kontrol game, dan mereka seakan-akan di setiap department daripada goalkeeper, defense, mid dan juga forward boleh dikatakan tidak beberapa menjadi. Banyak gerakan-gerakan yang dilakukan, kebanyakannya individual play dan kebanyakannya boleh dipatahkan dengan mudah oleh barisan pertahanan pasukan TFC, sehingga boleh katakan TFC punya goalkeeper hampir buat mistake lah, sebab dikatakan tidak banyak serangan yang dilakukan oleh pasukan Penang. So tak tahu apa yang jadi dengan pasukan Penang sebenarnya, apa yang menyebabkan mereka jadi macam tu. Di manakah Penang season lepas yang mana mereka menunjukkan gameplay yang agak bagus, tetapi untuk sekarang boleh dikatakan Penang memang bukan berada di prestasi untuk challenge mana-mana kelab lah dalam saingan Liga Super. So benda tu agak mengecewakan daripada pasukan yang berada di top 3 season lepas untuk season ni berada di bottom 2. So benda tu agak mengecewakan dan menyedihkan. Jadi untuk TFC, tahniah sebab bangkit daripada kekalahan 3-1 kepada JDT pada final Piala FA untuk mengejar bagi mendapat top 3 pula bagi melayakkan diri ke AFC Cup. Tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan TFC. Apakah perkara yang saya suka tentang pasukan TFC? Perkara yang pertama saya suka tentang pasukan TFC adalah tentang variation ataupun kepelbagaian posisi di bahagian fullback, iaitu peranan daripada Azam Azmi dan juga peranan daripada Alif Zakaria. Kalau kita lihat pada perlawanan ni, boleh dikatakan Azam Azmi dan juga Alif Zakaria lebih banyak digunakan sebagai inverted fullback untuk berada di bahagian tengah, memberi sokongan kepada bahagian tengah kepada Habib Harun apabila Habib Harun cuba untuk involve dengan gerakan di bahagian tengah ketika mereka menyerang. Tetapi kepelbagaian ataupun peranan yang ditunjukkan oleh Azam Azmi dan juga Alif Zakaria ni bukanlah terlalu statik. Bermaksud overall ataupun sepanjang 90 minit itu bukan bermaksud mereka bermain sebagai inverted fullback. Tidak. Sekiranya ada beberapa situasi yang mana kita boleh lihat, sekiranya mereka ingin menggunakan peranan Azam ataupun Alif Zakaria sebagai inverted fullback, bermaksud Terengganu akan cuba untuk menyerang ataupun buka game di bahagian tengah dahulu sebelum mereka buka game kepada bahagian wide area untuk mencari winger seperti Faisal Halim. Jadi dekat situ dah ada bahagian tengah yang agak kompos sekiranya di counter. So mereka takkan menjadi masalah lah kalau kena counter. Alif Zakaria dan juga Azam Azmi boleh bagi pressure di bahagian tengah ataupun kembali balik kepada posisi asal mereka dengan sangat laju lah. So benda tu akan menjadi benda yang sangat positif untuk pasukan Terengganu daripada segi kestabilan di bahagian tengah. So itu adalah cara pertama lah kalau mereka bermain dengan inverted fullback. Bermaksud mereka akan fokus untuk Habib membantu bahagian serangan, dan bahagian serangan tersebut akan buka kepada bahagian wide area kepada winger. Akan tetapi dalam situasi yang kedua, sekiranya Azam Azmi ataupun Alif Zakaria salah seorang lah yang menjadi
offensive fullback, bermaksud mereka ni buat overlap. Dia ada situasi yang berbeza, yang mana kalau Azam Azmi ataupun Alif Zakaria menjadi offensive fullback, kita boleh lihat yang mana Petrus Chitembi ataupun Manny Ott mereka akan bertindak lebih kepada wide attacking midfielder, bermaksud pemain-pemain winger di bahagian kanan ataupun bahagian kiri pasukan TFC, sama ada Nik Sharif ataupun Faisal Halim, mereka akan lebih masuk kepada bahagian tengah ataupun Nero. So apabila Petrus ataupun Manny Ott yang cover up di bahagian sayap, maka Alif Zakaria ataupun Azam Azmi lah yang akan cover up tempat Faisal Halim dan juga Nik Sharif untuk membuat overlapping. So benda tu sangat-sangat positif lah. Sebab apa? Sebab kalau Azam Azmi buat overlap, Petrus Chitembi yang bermain di wide attacking midfielder, maka Faisal Halim akan berada di bahagian tengah untuk memberi bantuan ataupun menjadi striker kepada bahagian attacking pasukan TFC ataupun menambah bilangan player di hadapan untuk pasukan TFC dalam menerima umpanan sama ada daripada segi crossing, cutback dan sebagai lay off dan sebagainya lah. So benda tu memang positif lah. Jadi peranan untuk fullback pasukan TFC ni berbeza mengikut kepada situasi ketika mereka menyerang, sama ada mereka nak fokus menyerang menggunakan Abid untuk naik ke atas, ataupun mereka nak tukar kepada Petrus ataupun Manny Ott bertindak sebagai wide, maka mereka akan berbeza untuk fullback. Mereka akan jadi inverted ataupun mereka akan jadi offensif. So dia akan ada variation of attacking, kepelbagaian dalam menyerang yang menjadi kunci kenapa TFC boleh control game sama ada di bahagian wide area ataupun di bahagian tengah, and benda tu menjadi kunci utama untuk pasukan TFC. Yang tu yang pertama. Yang kedua, apa yang saya suka tentang pasukan TFC ni adalah mengenai Petrus Chitembi lah. Untuk perlawanan ni boleh dikatakan Petrus Chitembi adalah player yang paling menyelah. Sebab apa? Sebab apabila beliau diguna pakai dalam serangan pasukan TFC, kita boleh tengok ketika beliau bertindak sebagai wide attacking midfielder, beliau sangat-sangat cemerlang. Apabila beliau dah cover up bahagian kanan di bahagian sayap tu, maka Faisal Halim akan masuk ke bahagian tengah. So akan terjadilah Faisal Halim buat underlap dan sebagainya untuk penetrate bahagian pertahanan pasukan TFC. Dengan kelajuan yang dia ada, dengan passing ataupun passing yang tepat serta vision yang bagus daripada Petrus, maka mereka boleh exploit bahagian kanan pasukan Penang tu dengan mudahnya. So memang Petrus Chitembi antara key player dalam menghasilkan kehasilan ataupun keberjayaan untuk pasukan TFC dalam menyerang semalam. Memang nampak lawa lah. Itu yang saya suka lah, yang kedua. Dan yang ketiga, yang paling penting tentang TFC dalam build up play yang mereka lakukan ketika menentang pasukan Penang ni, kalau kita lihat mereka boleh bermain daripada bahagian kanan ke bahagian tengah dan juga buka balik kepada bahagian kiri, dan mereka boleh buka balik bahagian kiri ke tengah ke kanan balik, kanan ke tengah dan gol. Jadi benda tu memang sangat-sangat, orang kata apa, build up yang sangat menarik ditunjukkan oleh barisan pemain-pemain di bawah kendialan coach Nafuzi. Apabila mereka boleh bermain dalam small space, yang mana dalam ruang yang kecil mereka boleh bermain dengan short passing, mereka open game dan mereka switch play daripada satu bahagian ke satu bahagian dengan pantas, yang mana mereka daripada switch play ataupun sebelum mereka melakukan switch play tu, mereka dah scanning, mereka dah nampak yang mana pemain-pemain di bahagian sayap kanan dah open space, di bahagian sayap kiri pun dah ada open space. Kalau mereka tak boleh nak continue attack di bahagian kanan, mereka akan cuba untuk continue attack di bahagian kiri, untuk fokus bahagian kiri sebelum change side balik bermain di bahagian kanan. So mereka pandai untuk bermain macam tu. So mereka menggunakan segala arah dalam gerakan ketika mereka menyerang untuk cuba melakukan penetration ke arah kawasan di box pasukan Penang, dan benda tu memang berhasil lah. Dan kita boleh tengok juga bagaimana Faisal Halim dan juga Nik Sharif Asifi bertukar-tukar tempat apabila mereka bermain, sekejap di kanan, sekejap di kiri, dan benda tu memberikan variation kepada attacking style pasukan Terengganu. Dan kita boleh tengok memang Faisal Halim more involved ketika menyerang di bahagian tengah lah berbanding di bahagian wide area. Sebab apa? Sebab di bahagian sayap tu Petrus Chitembi dah ambil alih tugas dia. So benda tu memang bagi saya antara attacking play yang lawa lah daripada TFC, daripada segi gerakan daripada bawah ke tengah, ke kanan, ke kiri, ke tengah balik, ke attacking force, memang benda attacking third, semua benda tu memang sangat-sangat bagus lah untuk pasukan TFC. Jadi itu yang boleh saya cakapkan lah untuk pasukan TFC, and memang mereka bermain dengan style of play yang menarik. Dan untuk Kipre pada perlawanan semalam, boleh saya katakan beliau bertindak dengan sangat cemerlang. Apabila beliau boleh dikatakan antara player striker yang sangat mobile. Apabila beliau kalau tak dapat bola, beliau
Malaysia akan drop ke bawah untuk involve dengan build-up daripada bahagian tengah. Dan sekiranya dah buka game ataupun dia dah buka game kepada bahagian wide area, beliau lah yang akan cepat untuk cover up balik position beliau di dalam kotak penalti untuk menerima bola. Dan hasilnya mereka berjaya mendapatkan 2 gol melalui Cici Kipre. Dan boleh dikatakan antara gerakan dilakukan, banyak menggunakan Kipre juga involve sebelum gol tersebut. So benda tu positif. Kipre boleh buka untuk link up dengan sangat baik. Dia boleh open space kepada winger dan dia boleh cover up balik dia punya space sebagai striker. So is that a good thing lah untuk pasukan TFC. Dan saya membayangkan sekiranya rewind final Piala FA boleh diulang balik dan TFC bermain dengan cara ni, mungkin game tu akan jadi lebih sengit lah. Tapi benda dah lepas, so kita lupakan, fokus untuk Liga Super dan untuk Piala Malaysia akan datang. Jadi secara overallnya memang TFC control game, sama ada daripada defense department, tengah dan juga striker, memang benda tu sangat bagus. Cumanya untuk TFC apabila dah mula lebih selesa, kawal game dan sebagainya, janganlah terlalu leka. Macam Suhaimi Hussein semalam hampir buat mistake apabila sepak tak kena dan bola hampir dapat kat Lucas Silva. Fokus on the game tu penting. Kena lebih fokus, kena lebih berhati-hati supaya tak buat simple mistake yang merugikan pasukan. Kalau tak, rugilah. Yang kedua, mungkin boleh perbanyakkan lagi finishing drill untuk menyudahkan peluang-peluang yang ada. Sebab semalam peluang banyak tetapi gagal dimanfaatkan oleh pemain-pemain hadapan pasukan TFC, sama ada Kipre, Faisal Halim dan juga Petrus Sitembi. So benda tu memang perlu diperbaiki lagi. Dan untuk tengah, boleh saya katakan Habib Harun, Manny Ott, Petrus Sitembi, mereka ni bermain dengan sangat baik. Habib, bagaimana beliau menjadi orang perancang utama. So Habib ni memang antara player yang bagus di bahagian tengah. Manny Ott nampak game ni dia bermain dengan agak orang kata apa 50-50 menyerang, 50 bertahan. So dia dah buat kerja dia untuk backup kepada Habib sama. So that is a good thing lah untuk pasukan TFC untuk perlawanan ni. Untuk pasukan Penang pula, pada perlawanan ni boleh saya katakan yang pertama, kekurangan mereka DM ataupun defensive midfielder gagal berfungsi dengan baik apabila mereka tak boleh nak cope dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh TFC yang agak laju dan agak pandai untuk melakukan switch play dan juga change side. So benda tu agak menyebabkan bahagian tengah pasukan Penang tak berapa hidup. Bahkan daripada segi attacking style pun pasukan Penang tak ada seorang kreatif attacking midfielder yang boleh involve dengan gerakan-gerakan kehadapan. Mereka lebih suka untuk clear ball, bagi bola kat Hilal, Hilal bawa bola seorang-seorang. Lucas Silva dapat bola, Lucas Silva bawa bola seorang-seorang. So benda tu tak menjadi apa-apa kepada bahagian tengah pasukan Penang pada perlawanan semalam. Yang kedua adalah tentang defense. Defense boleh dikatakan daripada segi man-to-man marking pun mereka kurang. Kita boleh tengok gol Kipre yang ketiga, tak ada siapa marking dia. Bagaimana dia boleh masuk macam tu je. Faisal Halim, gol yang dijaringkan boleh dikatakan no one is marking Faisal Halim. So benda tu tak ada orang yang nak cover out space. Benda tu memang agak merugikan lah. Prestasi defense pasukan Penang berada di tahap yang agak kritikal pada perlawanan semalam. So banyak orang diberikan, banyak space diberikan dan mereka tak block, mereka tak pressure, mereka tak man-to-man marking. Maka selesalah pemain-pemain hadapan pasukan TFC pada perlawanan semalam. So apabila nak main long ball, cari long ball, banyak hilang bola lah. So memang Penang memang deserve untuk kalah, Terengganu deserve untuk menang semalam. And tactical wise, Penang kita tak boleh nak ulas banyak sebab Penang punya gerakan hanya counter dan build up play dan ball position pun mereka agak kurang. So memang Terengganu adalah better team lah semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je ulasan saya. Assalamualaikum.